السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadis yang berikutnya, al-islahu bainan nas wal adlu fihim. Islah ataupun mendamaikan antara manusia wa adlu fihim, dan adil pada mereka. Tajuk ni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia yang letakkan bagi hadis yang beliau pilih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Perkataan al-islahu bainan nas tu dia pilih di antara banyak daripada makna yang ada di dalam hadis ni Al-Imam Muslim, kerana barangkali dia nak serasikan dengan berbagai-bagai tajuk yang telah merangkumi daripada 40 hadis yang beliau pilih. Walaupun dalam hadis ni ada lagi perkara-perkara lain yang disebutkan. Kerana antara benda besar di dalam agama ini ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jika dua di kalangan puak orang Islam berkelahi, berperanglah, iqtatalu ni, fa aslihu bainahuma, kamu damaikan di antara mereka berdua. Kalau ada dua perang, kita damaikan antara kedua. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi. Kalau salah satu puak melampau ke atas puak yang lain, perangi puak yang melampau itu. Bukan dia kata kalau salah satu puak melampau, biarkan mereka nak berkelahi sangat. Kalau salah satu puak melampau, perangi yang melampau itu. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka itu kembali kepada urusan Allah, kepada ajaran Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, jika mereka kembali kepada ajaran Allah, maka fa aslihu bainahuma wa aqsitu, damaikan antara mereka berdua dan adillah. Allah suka kepada orang yang adil. Sebab itu sebahagian para ulama ahlu sunnah bila ditanya siapa yang lebih tepat di dalam golongan yang berperang, para sahabat ni dia berlaku peperangan, susah nak takwil belah mana. Dua peperangan yang besar, yang pertama ialah peperangan Jamal, yang kedua ialah peperangan Siffin. Kedua-dua peperangan ini ialah peperangan yang bukan niat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk terlibat di dalamnya. Sebab itu salah satu perkara yang mesti dibaiki ialah maklumat sejarah yang sampai ke tangan manusia, khususnya dalam masyarakat Melayu lah. Bila maklumat salah
bila Syiah datang dia percaya buah Syiah. Dia kata sahabat ni pun memang dia berkelahi nak berebut jawatan. Asal Aisyah radhiyallahu anha bukan ada niat dia nak berperang dengan Ali bin Abi Talib. Walaupun Aisyah ni kadang-kadang orang bangkitkan Aisyah ni dia ada kecil hati dengan Ali dan seumpamanya. Daripada lafaz-lafaz hadis tu macam ada sikit, tapi dia tak bermusuh dengan Ali sehingga kepada peringkat nak berperang. Dia orang perempuan, dia adalah sikit dia terasa dengan Ali. Masa peristiwa hadithul ifk, Nabi ni tanya macam-macam orang pendapat. Betul ke Aisyah ni cerita Aisyah berzina dengan Safwan? Orang ni bagi pendapat, orang ni bagi pendapat. Barangkali Ali bin Abi Talib ni dah banyak sangat dengar cerita ni, cakap umum gitulah. Nabi tanya Ali apa pendapatnya. Kata Ali, kalau Rasulullah nak kahwin dengan perempuan lain pun ada jugalah. Maksudnya kot serabut kot Nabi nak nikah lain pun boleh lah. Jawapan orang lelaki lah kot. Benda ni dikatakan telah menimbulkan sikit rasa dalam hati Aisyah. Ali tak kata kat dia macam sebahagian yang kata, yang telah dihukum sebagai Hassan bin Thabit, dia sahabat tapi dia terlibat, dia kata ke Aisyah dia terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang tuduh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Ali tak tuduh. Nabi kata kok Rasulullah SAW nak menikah lain nikah lah, kok banyak sangat masalah mai. Misal sebab itu dalam hadis apabila Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan tentang dua orang yang mengangkat Nabi SAW pada akhir hayat Nabi SAW, kata Aisyah, bainal Abbas wa rajulin akhar, antara Abbas dan seorang lelaki yang lain. Lelaki yang lain tu kita tahu Ali, tapi dia tak sebut dalam riwayat. Bukan macam ada sikit kot kecil hati. Tapi itu tak membawa kepada peperangan. Tapi yang membawa ialah kerana Aisyah radhiyallahu anha dia keluar daripada Madinah kerana untuk membetulkan keadaan. Dia pergi ke Kufah, ke Basrah, ke Kufah, bawa mereka sehingga ke Basrah. Dia sangka bahawasanya dia boleh mengambil tindakan kepada orang-orang yang telah membunuh Uthman bin Affan. Apatah lagi bersama dengan dia beberapa orang sahabat yang besar seperti Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubairi ibn al-Awwam, yang memberikan semangat pada Aisyah untuk menuntut bela kepada orang yang telah membunuh Uthman bin Affan. Kemudian Ali berbincang dengan Aisyah, wakil Ali, dan semuanya bersetuju secara ringkas lah. Tuan-tuan boleh baca buku saya Pertelingkahan Para Sahabah itu, sejarah perangan sahabat itu. Secara ringkasnya mereka bersetuju berdamai. Tapi pada malam hari golongan munafik seperti yang disebut di dalam riwayat Khalifah Al-Khayyat dan seumpamanya, bahawasanya golongan munafik telah menyerang pasukan Aisyah dan juga telah menyerang pasukan Ali, sehingga mereka, Ali menyangka Aisyah menyerang mereka, Aisyah menyangka Ali menyerang mereka. Maka berlakulah peperangan Jamal yang membabitkan satu orang menantu Rasulullah, di sebelah pihak lagi ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang tragis kerana dua-duanya nak buat islah, tetapi telah berlaku orang tengah, iaitu golongan munafik yang sengaja cuba menimbulkan perbalahan di kalangan orang Islam. Sebab tu bahaya manusia ni golongan munafiqun. Kata Muhibbuddin Al-Khatib, bagi setiap darah yang tumpah selepas daripada pembunuhan Uthman bin Affan kerana bergaduh, dosanya ditanggung oleh tangan yang telah membunuh Uthman. Maksud hendaklah dikongsi oleh tangan yang membunuh Uthman. Muhibbuddin Al-Khatib adalah merupakan
sejarawan besar, muhakkik sejarawan besar. Al-islahu bainan nas, mendamaikan di kalangan manusia. Sebab tu sahabat confuse bila peperangan ni berlaku, nak masuk belah siapa. Sebab tu kalau kita lihat pada sejarah, seperti kata Muhammad ibn Sirin, bila berlaku peperangan di kalangan sahabat, puluhan ribu sahabat masih hidup, tetapi tak sampai 100 sahabat yang terlibat. Bahkan Muhammad ibn Sirin kita tak sampai 40 orang terlibat. Sebab mereka tak tahu nak sokong siapa. Semua menyeru pada benda yang sama. Nabi kata yang selamat daripada fitnah ialah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah, dia berada bersama dengan orang yang tak perang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baini itsnaini sadaqah, ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitu al-adha 'ani at-tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni kita sebut rawi yang paling banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sahabat yang paling faqih. Bukan sahabat yang paling faqih. Yakni yang paling alim dalam fiqh. Ini menyebabkan ahlu ilmu menyatakan bukan semua hamilul hadis ataupun ahlu riwayat itu faqih. Bukan semua ahli hadis itu ataupun orang yang membawa riwayat tu dia faqih. Kadang-kadang ada orang tu hafal banyak tapi dia tak tahu. Fala'alla muballighin aw'a min as-sami'. Boleh jadi orang yang dengar disampaikan, kata Nabi, lebih faham daripada orang yang dengar. Orang yang mari masa hajjatul wada', Nabi suruh falyuballighu al-syahid syahid al-ghaib, hendaklah yang hadir sampaikan kepada yang tak hadir. Yang ni orang yang hadir dengar Nabi cakap, sampaikan kepada orang yang tak hadir. Kata Nabi, fala'alla muballigh aw'a min as-sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan tu lebih faham daripada orang yang mendengar. Berdasarkan kata-kata Nabi ni, maka para ulama menyebut boleh jadi di kalangan tabi'in ada yang lebih alim daripada sahabat Nabi. Boleh jadi. Boleh jadi di kalangan para imam lebih alim daripada sebahagian sahabat. Boleh jadi. Tapi sahabat keseluruhannya tu alim lah. Tapi individu sahabat, Khalid umpamanya, tak banyak ayat Quran pun yang dihafal olehnya. Dia ahli perang. Di sudut kelebihan fadilat sahabat lebih tinggilah daripada tabi'in. Tapi di sudut ilmu, tidak mustahil ilmu tabi'in kadang-kadang lebih mendahulu ilmu sahabat. Ilmu sahabat. Abu Hurairah banyak riwayat dia. Tetapi nukilan fiqh banyak diambil daripada Abdullah yang lain. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan seumpama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Semua sulama ni asalnya ruas tulang ni. Kita punya keratan tulang ni lah. Tulang tangan ni, satu jari ini ada berapa potong ni, berapa ruas dia ni. Asal maksudnya yang itulah asal maksudnya, yakni bagi setiap ruas tulang ini ada
tanggungjawab sedekah bagi dia, ada sedekah bagi dia. Tapi hadis ni dia bukan nak maksud asas ulama ni tulang tangan ni dengan tulang kaki ke, asalnya kan. Kemudian tulang tangan, kaki, jari, jemari. Tapi maksud hadis ni semua lah, semua tulang yang ada dalam tubuh kita ni. Kerana di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW kata, khuliqal insan ala sittin wa thalathami'ah mufassal. Manusia diciptakan di atas 60, 300, maksud 360 lah, 360 mufassal. Ni apa? Potongan-potongan ceraian-ceraian tulang ni ada 360. 360 semualah dalam badan kita ni. Semua ni alaihi sadaqah, kena bersedekah untuk ni. Susah kalau RM1 sehari RM360. Kalau kena RM10 tak badan RM1 kan. Pi tandas pun lah RM1. Ni tulang tangan kaki berapa banyak. Kalau nak lafazkan syukur kepada Allah Azza wa Jal, Nabi SAW sebut, kullu yawmin tatlu'u fihi syams, bagi setiap hari yang terbit matahari. Maksudnya sedekah ni bukan sehariah, setiap hari bagi tulang-tulang ni kita kena buat sedekah untuk dia. Susah. Kemudian Nabi kata, ta'dilu baina ithnaini sadaqah, adil ataupun mendamaikan antara dua orang sedekah. Maka Nabi luaskan ta'rif kepada sedekah. Kalau satu orang tolong damaikan antara dua orang yang bergaduh, ataupun jadi hakim tolong adilkan antara dua pihak, yang tu pun dikira sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Tolong satu orang di atas kenderaan dia, dulu unta lah ataupun kuda, tolong angkat barang dia, dia nak angkat barang gandum tu ke, tolong angkat pergi letak atas belakang unta dia ataupun kuda dia, ataupun angkat daripada kuda dia tu ataupun unta dia turun ke bawah, juga dikira sebagai sedekah. Ni satu lagi benda yang kita nak kena faham, bagaimana agama melihat kepada, bagaimana Islam melihat kepada apa yang dikatakan agama. Para orang bila sebut orang soleh ni dia buat apa? Gambaran orang soleh kalau dalam TV, pakai jubah, pegang tasbih, berjalan, jumpa pokok, pusing pelan macam tu lah. Masya Allah, subhanallah. Jadi lain tu macam pada zaman sahabat tengok satu orang berjalan tunduk kat pasar. Jadi orang tanya, siapa? Apa dia orang duduk tengok? Rajul salih, satu lelaki salih. Dan sebagai riwayat Syifa binti Abdullah kata bahawasanya, aku tak sangka kita akan tengok orang salih macam tu. Slow, tunduk pelan. Kata mereka, laqad ra'ayna Umar bin Khattab, sesungguhnya kami telah melihat Umar bin Khattab. Idza masya asra, bila dia jalan cepat. Idza takallama asma, bila dia cakap jelas. Idza daraba auja, bila dipukul sakit. Tetapi dia yang paling warak di kalangan kami. Ada apa? Tuan-tuan pergi tengok, ada filem Umar bin Khattab yang MBC tu, dalam internet boleh tengok lah, daripada duk pergi tengok cerita-cerita Indonesia ke apa tu, tak ada satu. Daripada duk tengok orang duk berebut tudung, pergi tengok yang tu. Ada berpuluh siri, saya ingat berapa, 30 siri kat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Filem MBC tu bagus lah sikit. Dia ada terlibat Dr. Qaradawi, Ali Sallabi, ramai lagi yang. Dan filem tu tuan-tuan akan tengok watak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Cuma dia watakkan Umar lah. Sebelum ni pun filem Hamzah pun dia watakkan. Bukanlah dia kira riwayat lah. Tapi kan tengok, itu taklah Umar bin Khattab. Tapi cara dia buat tu kalau kita tengok menyentuh perasaan kita. Satu orang dengan kesalehan, keberanian, ketegasan, tapi dia adun dengan makna saleh dan warang. Hebat Umar bin Khattab. Kalau kita tengok seorang-seorang, kita akan sayu mengenang Umar bin Khattab. Tuan-tuan balik tengok duk sari satu habis ya. Sekurang-kurangnya dapatlah gambaran cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Agama datang. Dalam sebagian riwayat Nabi kata Umar ni macam dengan Musa alaihi salam. Musa alaihi salam, saya sebut dalam bila Musa alaihi salam, watak dia satu orang yang tak sabar apabila melihat benda tak betul berlaku. Itu Musa alaihi salam. Dia duduk di Mesir, dia tengok tak betul, dia tak puas hati dengan apa, ikut-ikut dia tak ada masalah dah. Dia anak angkat Firaun, tapi dia tak dapat sabar melihat bagaimana kejam atau terhadap kaum dia, golongan Qibti terhadap Bani Israel. Dia pukul mati. Sebab tu watak Musa ni kita akan tengok dia. Sebab tu Nabi Khidir kata jangan tanya, dia tak boleh sabar, dia tanya orang 3 kali berturut-turut, lepas tu tak boleh lah. Sebab dia tak boleh tengok satu benda yang tak kena, dia duduk senyap. Itu Musa alaihissalam. Bila dia pukul, masa dia muda, dia lari daripada Mesir, dia pergi ke Madian. Al-Quran kata walamma warada ma'a Madian, apabila dia sampai kepada mata air di Madian, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun, dia dapati di sana ada satu umat masyarakat manusia yang duk ambil air. Dia pergi ke Madian. Madian ni tak tahulah di mana, tapi mungkinlah kot Madian ni di Jordan lah kot. Di Jordan ada satu tempat nama Wadi Musa, ada lembah Musa. Di Madian ni wallahu ta'ala alam, dia jumpa di Madian, dia pergi ke Madian. Barangkali lah tuan-tuan pergi ke Jordan, ada dia tunjuk tempat kubur Nabi Shu'aib. Bukan kubur Nabi Shu'aib pun, tidak ada Nabi pun yang dipastikan kubur dia, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Yang tu ya. Yang lain tu semua orang andai ya. Hak jejak Rasul ke jejak Nabi ke tu andai saja. Pergi tengok kubur Nabi Shu'aib punya panjang, bukan kata dia panjang tu. Cuba tanya dia apa pasal panjang. Tanya Ustaz Syarif tahu dengan Ustaz Sulaiman, dia mengaji Jordan. Dia kata dulu orang kata datang ni, kemudian orang kata datang ni, kemudian ada kata tu kami tarik, kata di situ kami tarik terus panjang terus. Mai kita kata panjang, bukan pasti pun. Saya dah sebut beberapa tempat tak pasti pun. Macam Al-Kahf, Ashabul Kahf. Orang pergi ke Jordan pergi ke Ashabul, kemungkinan ya. Di Turki pun ada Ashabul Kahf, di Iraq pun ada. Tu saya pernah sebut. Di Urumqi, Cina, saya pergi pun ada juga di sana Ashabul Kahfi. Cerita tu betul. Cerita tu betul. Tak boleh syak lah cerita Quran, tapi di mana tu hanya andaian. Bukan cerita tu tak betul. Sabariah tak mati dia kata mati, itu bukan. Ni cerita betul. Cuma di mana saja tu yang manusia tak dapat tentukan. Nabi Musa alaihi salam bila dia sampai ke Madian, wa wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dia tengok orang duk cuy duk air, dan dia tengok ada dua orang perempuan tazudan. Depa ni duk tahanlah kambing depa ni supaya tak boleh nak minum lagi, tak nak ambil air tu tak boleh. Pasal mereka dua orang ni perempuan
yang duk cedok ayat yang ramai-ramai itu adalah lelaki. Nabi Musa ni dalam riwayat Israiliyat, dia datang daripada Mesir sampai ke Madian dalam keadaan yang begitu letih, fully exhausted. Dia datang dalam keadaan kata kasut koyak, duduk letih, tapi dia tengok orang perempuan ni kena tindas, dia tak boleh dia tak boleh. Terus dia bangun Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran kata qala ma khatbukuma, dia tanya apa cerita hampa dua orang ni, bukan dia nak mengorak ke apa, tak. Ni dia tengok dia tanya apa cerita. Qalata, kata mereka, la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir, kami tak boleh nak ambil air ni sehingga kena bagi ni semua pengembala lain selesai dulu, sedangkan bapa kami adalah orang yang tua, seorang yang tua. Bapa dia seorang yang tua ni kita tak tahu siapa dia. Sebahagian ahli tafsir kata bapa dia ini ialah Nabi Syuaib alaihi salam. Syekh Qutub masa awal dia setuju macam Nabi Syuaib, kemudian dia tarik balik, dia kata bukan Syuaib. Kerana kalau dia Nabi Syuaib tentu akan dihormati oleh kaum dia. Nabi Syuaib sudah tua ketika itu, tentu dia pun akan tolong anak dia ni. Ni menunjukkan dia ni bukan seorang Nabi, dia satu orang yang lain. Cuma orang tua ni Nabi Musa alaihi salam tengok bila mereka macam ni, Nabi Musa alaihi salam kesian kat orang perempuan ni. Dia bangkit pi, Quran kata Quran tak ceritalah macam mana dia, fasaqa lahuma, dia pipi dia cedok ayat ni, dia bagi kat depa. Punya ramai pengembala kuat-kuat ni, Nabi Musa hab jalan lama letih ni, cedok ayat tu boleh bagi kepada mereka berdua ni. Tu Nabi Musa AS. Thumma tawalla ila dhil, Quran kata, kemudian dia pun pergi berpaling, pergi duduklah bawah satu pokok rimbun tu, bawah teduh tu. Nabi Musa duduk di situ. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Masya-Allah ni. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata dia, Rabbi, wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, sesungguhnya aku ini kepada apa yang engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan fakir, sangat memerlukan. Nabi Musa tak sebut benda min khairin. Ini satu doa yang cantik daripada Nabi Musa alaihissalam. Bagi yang mengetahui bahasa Arab, dia akan tengok bagaimana rima doa tu. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, aku ini kepada apa sahaja dari kebaikan yang kau turunkan padaku, faqir, sangat memerlukan. Min khairin, dari kebaikan ni sebahagian ulama tafsir kata makanan, minuman, tak. Nabi Musa kata dari kebaikan. Nabi Musa kata macam ni, ya Allah, apa saja yang kau nak turunkan daripada kebaikan ni, aku perlukan waktu ni. Setelah dia tolong diorang di sana, cerita Nabi Musa ni panjang lah. Kemudian dua orang perempuan ni patah balik, pak dia patah balik, dia mai seorang, dia habang kata pak dia panggil dia, dan panggil Nabi Musa jadi tetamu. Nabi Musa alaihissalam pergi, dan kemudian panjang ceritanya dia berkahwin dengan salah seorang tu, dan kemudian berapa lama kemudian dia balik ke Mesir. Tapi nak cerita doa orang musafir ni yang kesusahan ni, Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya nak ceritanya watak Nabi banyak lagi. Watak Zulkarnain sama juga. Kalau kita baca dalam Quran, bukan kata seorang soleh ni duduk senyap. Zulkarnain, bila dia tengok kaum, fahal naj'ala laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard, buat rosakan di atas muka bumi. Fahal naj'alu laka kharja, boleh tak kami bagi hang satu upah
supaya engkau jadikan satu benteng antara kami dan mereka. Zulkarnain tolong mereka. Zulkarnain tolong mereka. Ini watak orang saleh. Sebab tu orang malas bukan orang saleh. Ni saya nak sebut ni sikit. Kadang ni salah satu miskin ni macam sebab lah orang miskin. Tapi setengah orang dia miskin kerana dia malas. Dalam bahasa sastra dia panggil dia balok. Dalam bahasa sastra dia malas. Malas ni dia tak ada malas. Nak mayang pun malas, pi kerja malas, badan tak sihat, tapi dia suka minta kat orang. Suka minta. Dia selesa pi minta. Bukan lagi kata mufti kita jangan nak minta zakat pula. Tapi orang nak minta zakat ni, kita tengoklah diri kita. Kita boleh kerja. Kalau dah tak ada jalan dah kita ni, tak apalah kita minta. Allah tak suka kita meminta-minta. Walaupun dia suka orang yang kena minta tu bagi, tapi dia tak berarti dia suka kita minta. Setengah orang bagi rumah, pergi rumah. Bukan semua lah. Sekali masuk dalam radio ni abang kata mufti kata kat semua pula ada kaki duk pergi buah pergi kat bawah kan. Kita bagi rumah, orang bagi rumah, mai tengok balik rumah setahun dah rumah free ni. Sampah bawah rumah, sampah tepi, nak buang sampah pun malas. Ada orang bagi ayam, suruh bela, ubah hidup. Dia kata pasal apa tak bagi lau, tak bagi reban. Bagi reban kata dia bela ayam sampai besar. Habis ayam besar, naik sampai besar, dia jual ayam, dapat duit. Dia tak beli modal balik, dia pergi beli motor. Tak apalah, beli apa, pergi perelok sikit. Lepas tu dia beratok minta zakat balik. Minta zakat. Itu bukan dapat bantuan dah. Dah habis dah ayam, jual dah. Awak tak bela balik, tak ada ayam baru. Mudah-mudahan kita tak berlaku. Sebab tu pagi-pagi kita disuruh minta berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, minta jauh daripada lemah dan malas. Orang mai duduk di masjid tak buat kerja apa. Umar bin Khattab ketuk dia, innas samaa la tumtiru bidzahab. Sesungguhnya langit tak menurunkan hujan dengan hujan emas. Langit tak turun hujan emas, kena buat kerja. Sebab tu kena hak duduk saya ni, hak duduk main ni tak pergi kerja lah kan. Ni pasal ATM rakam ni kena dengar. Tak boleh duduk dah harap nak minta bantuan orang. Kalau tak ada dah 70 tahun nak bangkit pun, yang tu kita bagi bantuan lah, kena bagilah. Tapi badan duk sihat tu tak kira hak pi usung tahan burung ni. Saya pergi satu rumah duk kayu basikal dengan duli yang tak mak muda Tengku Raja Muda. Ada satu rumah tu susah rumah dia. Pergi tengok rumah susah, kita pun ambil gambar rumah kesian susah. Tengok belakang rumah ada kandang ayam elok-elok. Ayam besar, ayam belaga ayam ni. Lepas tu saya main tanya, ni ayam siapa? Ni ayam ni, depa ni nak belaga petak tang ni kata. Pot dia apa 5-6 ekor sepanjang tu. Yang lain kita na'udzubillah. Sebab agama jadikan benda ni sedekah. Tolong orang sedekah. Sebab tu kadang-kadang saya dulu buat contoh bisnes. Orang berniaga. Lama saya buat contoh ni. Pasal apa orang pergi pasar raya besar? Banyak sebab. Salah satunya kerana bila pergi ke pasar raya besar ni, kita tak payah pergi 3-4 kedai. Semua barang kita nak pergi tu kita beli di situ lah. Bila orang kita kadang-kadang dia buka kedai runcit dululah, kat kampung lah ni orang Melayu dah pandai lah berniaga. Kita pergi tanya barang ni tak ada. Abang barang ni saya tak jual. Pasal apa tak jual? Untung sikit lah, tak boleh pergi lah. Untung 5 dit lah. Tahu 5 dit? Ingat tuan-tuan, 5 sen. Untung 5 sen ya. Jadi dia tak mau lah. Dia kata dia hanya nak berniaga hak untung besar lah, hak untung boleh cari makan. Tapi kalau dia fikir tak apalah, hak untung besar tu yang tu hak untung lah. Hak 5 sen tak apa untung.
tak apa untung ni, kira satu sedekah lah, bukan sedekah 5 sen, tetapi sedekah tolong orang, supaya orang tak payah pergi kedai lain, damai beli dah kedai hang, tak payahlah pergi 3-4 kedai, yang lain tak untung pun jual jugalah, supaya memudahkan urusan orang. Dengan itu orang pun main ke kedai dia, sebab itu kedai-kedai besar tu orang pergi. Tapi oleh kerana kita tak ada konsep tu, lalu kedai kita cepat tutup, sebab barang ni tak apa boleh untung banyak. Tak usah kira untung tu, hak lain banyak untung tu, kira yang tu tolonglah. Nabi SAW ajar konsep ni. Wa tu'inur rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'u sadaqah. Kau tolong satu orang angkat dan letak barang satu orang di atas kenderaan dia pun dikira sebagai sedekah. Dapat pahala sedekah. Kita tengok satu orang nak angkat barang, tengok angkat apa, sedekah. Sebab nak memenuhi semua tulang belulang kita ni, ruas-ruas tulang kita ni, tak cukup kita nak sedekah dengan duit. Kita sedekah dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pertolongan kita pada orang. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimah yang baik juga sedekah. Yang ni kita dah sebut banyak lah, orang mengaji tak buatlah insya-Allah. Kalimah yang baik. Assalamualaikum, babak. Kadang-kadang bukan kita nak, tapi itu manis mulut. Orang kena faham bersosial kan. Babak, pergi mana? Beli apa? Oi, hang ni tak fikir, aku main pasar beli ikan lah. Memang kita pun tahu hang beli ikan saja. Nak bagi ada dialog. Dialog tu mewakili kalimah thayyibah. Sihat no, babak. Walaupun macam tu kita tegur siapa? Sedekah. Dikira sebagai Assalamualaikum abang, sihat? Berapa macam? Sedekah. Kita bergurau dengan dia sikit, dia suka, sedekah lah. Dikira sebagai sedekah. Konsep agama itu. Jadi manusia ni, dia manusia makhluk bersosial, berinteraksi. Sebab tu salam, kalau macam tu sedekah, kalimah salam, Assalamualaikum, sedekah. Tu bagi ke orang hidup. Lalu kok kubur, mati ya. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin. Kita sebut maka sedekah. Dia pun jawab kita tu, Waalaikumsalam. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Nabi tak suruh bagi salam kat kayu dengan batu. Bila kita bagi salam tu tanda mereka dengarlah. Dalam riwayat Abu Daud dia kata, wa in kana ya'rifu fi dunya qala hadha a'rifu. Jika dia kenal di dunia, dia kata aku kenal ni nak menekan aku ni bagi salam. Sebab dia habang rasa, dia habang kat orang di alam barzakh. Barzakh alam yang ajaib. Di dalam Christianity, orang Christians cuba banyak buku yang ditulis cuba nak tafsirkan apa itu alam barzakh. Pasal dia orang dia kepercayaan. Tapi Quran, hadis menceritakan, Quran juga memberi isyarat, hadis menceritakan tentang alam barzakh. Manusia di alam barzakh dia tak sampai ke akhirat tu. Tapi dia antara keduanya. Dia ada alam dia sendiri. Orang bagi salam, dia dengar. Kalimah yang baik, tak jumpa manusia Assalamualaikum, dapat pahala. Senyum pun dapat pahala. Kalimah yang baik. Kalimah yang tak baik memang dapat dosa. Kadang-kadang anak maki. Hang ni, kadang-kadang saya duk sebut, kadang-kadang bapak duk terbiasa. Anak ni dia tak akan dengar kalimah yang pertama, dia dengar yang baik-baik daripada bapak dah. Kadang-kadang anak-anak bila dia balik dia tanya, baba, dia apa cakap ni apa dia makna? Dia tak pernah dengar daripada kita benda ni. Kita tanya, yang ni jangan sebut, yang ni jangan sebut. Kau orang manusia akal dia tak fikir dah. Ke anak dia boleh kata anak haram. Setengah orang dia tak fikir, dia boleh kata tak elok, dia kata anak dia. Bini dia maki duk di mulut. Sebab tu orang perkataan yang baik. Manusia ni boleh tegas, Nabi pun tegas, Umar pun tegas, tapi tak keluar perkataan mencarut. Setengah orang pasal terbiasa mencarut, latah pun mencarut nak. Terkejut mencarut, ulang dia jumpa dia mencarut. Sebab itu maka kalimah yang baik ada sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Bagi setiap langkah yang satu orang tu langkah ke untuk menunaikan salat adalah sedekah.
Wa tumitul adha 'anil tariq sadaqah, dan membuang benda yang menyakitkan di jalan adalah sedekah. Hadis ni ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Tuhan suruh kita menunaikan syukur kita terhadap segala nikmat yang Tuhan bagi. Daripada tulang belulang kita ni, nak kena tunaikan syukur. Kena tunaikan syukur dengan jalannya melakukan sedekah. Oleh kerana manusia tak mampu nak sedekah dengan duit, agama ajak dengan banyak cara manusia mungkin untuk boleh melakukan sedekah. Tolong azan. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu Al-Quran menyebut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah menyebabkan engkau tertipu mengenai Tuhanmu yang Al-Karim. Ini selalu saya sebut. Apa yang menyebabkan Tuhan tanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, ma gharraka, apa yang menipu engkau bi rabbikal karim, mengenai Tuhanmu yang mulia. What have deceived you regarding your Lord, the most generous? Apa yang menyebabkan kamu ini tertipu berhubung dengan Tuhan kamu yang maha pemurah? Kata para ulama tafsir, Allah letakkan jawapan pada soalan. Pasal apa tertipu? Pasal dia pemurah. Sebab tu dia tak kata Rabbukal Azim, tapi bi Rabbikal Karim. Sebab dia Karim, kerana karamihi wa judih, mulianya, pemurahnya Tuhan itu. His generosity, kepemurahan Tuhan itu menyebabkan kita sentiasa tertipu dengan hidup. Senang tiap hari, tangan ada, tulang ada, kita pun lupa nak bersyukur pada Tuhan. Maka hadis ni Nabi SAW ajar kita bagaimana untuk menunaikan hak-hak yang disebutkan ini. Wallahu a'lam. Saya jawab soalan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, setelah Nabi jumpa Allah, Nabi turun di mana? Wih, dahsyat ni. Dalam peristiwa tu, adakah Nabi nampak Allah? Hadirin dan hadirat sekalian, Nabi SAW kemuncak daripada, pertama kita nak kena tahu bahawasanya di dalam Al-Quran hanya menyebut peristiwa Isra' dan tidak menyebut peristiwa Mi'raj secara jelas. Dia ada isyarat tapi dia tidak secara. Isra' maksudnya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada mana kita tahu adanya Mi'raj? Mi'raj sabit daripada hadis-hadis yang mutawatir daripada Nabi SAW. yakni berlakunya apa yang dikatakan Mi'raj Nabi SAW ke langit. Kemana sampai kemuncaknya? Berdasarkan hadis-hadis, kemuncaknya sampai ke Sidratul Muntaha. Adakah Nabi sampai ke Arash seperti riwayat yang menyatakan telah mulianya Arash dengan tapak kasut Nabi? Yang disebut palsu. Tidak ada riwayat yang sahih yang seperti itu. Adakah Nabi SAW melihat Tuhannya, yakni melihat Allah Jalla wa'ala? Hal ini dibahaskan oleh para ulama. Al-Imam Ad-Darimi menyebut, dia kata macam ijma' sahabat kata tak tengok, tetapi bila kita lihat kepada riwayat sahabat, kita akan tengok ada beberapa keadaan. Pertama, apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, man za'ama anna Muhammada ra'a rabbahu faqad kadzab wa huwa yaqul la tudrikuhul absar. Siapa yang kata Muhammad tengok Tuhan dia, bohong. Kerana Allah kata Allah itu tidak dicapai oleh mata. Ni kata Aisyah. Dan Aisyah ulang beberapa, dalam sebagai riwayat orang tanya Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbahu? Wallahi laqad qaffa sya'ri bima qult. Adakah Muhammad tengok Tuhan dia? Pecacak bulu rema aku dengan apa yang hang kata.
Maksudnya dia nafi. Aisyah kata kadzab. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bila ditanya hal ni, dia kata Nabi tengok marratain bifuadi. Nabi tengok, dia kata. Masalah yang riwayat yang kata Nabi tengok ni daripada Ibnu Abbas. Tapi ada riwayat yang kita lihat Ibnu Azhar kata bifuadi, lihat dengan mata hati dah. Bukan tengok. Dalam riwayat Muslim, Abu Dzar bertanya Nabi SAW, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, kau tengok ke Tuhanmu? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW kata, nur anna arahu, cahaya, di mana akan kulihatnya. Jadi ini riwayat-riwayatnya menunjukkan macam Nabi tidak lihat dengan mata lah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu macam panjang lah perbahasannya. Soalannya, kau dilihat dengan mata. Majoriti menyatakan Nabi tidak lihat dengan mata, melainkan ada riwayat Ibnu Abbas yang kata dia melihat dengan fuad, dia melihat dengan mata hatinya. Allah Jalla wa Ala. Ada soalan berulang. Yang manakah sedekah afdal, sedekah tiap-tiap hari ke RM2 sehari ke? Macam mana ni? Atau sedekah 60? Kalau tanya pendapat saya kata tiap-tiap hari afdal lah. Sebab bagi setiap pagi dalam hadis, malaikat akan doa, Allah ma'ti munfiqa khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang memberi. Bagi setiap pagi malaikat doa, ganti kepada dia. Jadi bila setiap pagi kita jumpa, kita bagi orang tu, ada doa malaikat dah sampai pada kita. Maka kita bagi setiap pagi. Adakah khurafat orang yang percaya dengan renungan mata boleh memberi mudarat? Yang ni saya jawab dah ni. Mata ni, saya baru ni orang tanya kan, mata ni disebut al-ain. Ini tidak khurafat, tapi ia sukar untuk dipahami, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Manusia ni ada kala bila dia tengok satu benda, dia kagum, boleh bagi kesan kepada orang tu. Orang tua-tua kita kata dulu macam mulut kelembai lah. Sebab tu orang tua-tua dulu dia pantang kalau orang tengok budak-budak badan sihat ke apa, amboi gemuk elok nak, alhamdulillah sihat, jangan mulut hang demam anak aku, dia dah. Dulu orang dulu. Kenapa mereka kata macam tu? Sebab mereka ada pengalaman benda tu berlaku pada mereka. Dia panggil yang ni ain, evil eye. Ain ni maksudnya ditimpa oleh mata. Kena mata lah, bukan kena mata-mata. Kena mata-mata masuk balai. Kena, orang kata main kena mata. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW kata, al-ainul haq, law kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathu al-ain, fa idza istughsiltum faghsilu. Al-ain tu benar, kata Nabi. Jika ada sesuatu yang dapat memotong kadar Tuhan, nescaya ain dapat memotong kadar Tuhan. Tak ada apa yang boleh, tak ada benda yang boleh potong kadar. Tapi kalau ada, ain tu boleh potong. Sekali saya nak cerita ain tu macam mana, tuan-tuan dah dengar lah sebelum ni. Yang sebahagian ni nak jawab yang tanya ni. Ain boleh potong. Kerana ain, kata Nabi, tudkhilur rajula ila qabrihi, memasukkan seseorang dalam kubur dia. Bahkan dalam riwayat sebut 1/3 yang masuk kubur tu kena ain. Kagum sangat, segak sungguh, pergi pakai apa putih apa kan, segak sungguh. Misalnya dia kagum, ada orang yang dia kagum tak jadi apa, dia ada nafsul khabithah. Orang ni yang mana dia ni pantang teguk. Sebab kita baca pagi-pagi, min syarri hasidin idza hasad, dalam Al-Falaq, kita minta jauh daripada hasad tu. Hasad tu
sebahagian daripada jenis hasad itu ain itu, yang apabila dia tengok sesuatu, dia boleh menyebabkan berlaku mudarat kepada orang yang dia tengok dengan kagum. Sebab tu bila kita tengok, kita kena sebut subhanallah, tabarakallah. Di dalam riwayat Musnad Ahmad dan Muwatta Imam Malik disebut ada satu orang nama dia Sahal bin Hunayf, sahabat Nabi ya. Dia ni mandi, buka baju mandi, putih kulit dia ni. Satu orang nama Amir bin Rabi'ah daripada Bani Adi bin Ka'ab. Amir bin Rabi'ah dia tengok Sahal bin Hunayf ni buka baju mandi, dia kata ma ra'aitu qad wala jadal makhbah. Aku tak pernah tengok macam ni punya putih kulit anak darah pun tak ada terang ni. Tiba-tiba jatuh Sahal bin Hunayf ni jadi sakit, dan berita ni dia bawa kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata alama ya'midu ahadukum qatla akhi, kenapa satu orang sengaja bunuh saudara dah. Nabi suruh sebut subhanallah, tabarakallah, minta kaitkan dengan keberkatan Tuhan. Cuma Nabi kata wa idza stughsiltum faghsilu, bila kamu diminta mandi hendaklah kamu mandi. Macam mana? Dia pelik sikit ain ni. Orang yang ain tu, orang macam kes tu Amir bin Rabi'ah, bukan Sahal yang kenal tu. Amir bin Rabi'ah tu disuruh basuh pakaian dia dalam badan dia tu, pakaian dia dalam badan dia tu, ambil air tu jurih pada kawan tu. Nak faham macam payah sikit lah. Tapi macam patutnya kawan hak kena tu ambil air naik pergi jurih pada kawan tu, baru kita rasa macam padan sikit. Dah lah dia kena jurih air kawan tu pula lagi sekali. Saya dulu saya duduk dengan ni syarah kitab ni Mustafa Bura ni, anak dia Hasan Mustafa Bura duduk serumah dengan saya di Jordan tu masa mengaji. Ada sekali kami duduk bincang pasal Al-Ain ni. Dia kata macam bagi dia alam ni, dia Tuhan letakkan ada satu undang-undang. Tuhan ni ada satu kecemburuan pada alam ni, tak boleh puji berlebihan dengan tidak dikaitkan dengan kebesaran Tuhan. Kadang-kadang boleh menyebabkan kena penyakit. Ain ni banyaklah, kalau orang Melayu dulu dia masukkan ain ni juga macam buat tapai, tak boleh habang kat orang tertentu. Orang Arab dia kata laban. Dia sebahagian daripada ain. Dia pelik sikit, Sebab tu bila orang Arab rumah dia tulis hadza min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhanku. Bila orang tengok elok, tetai, masya-Allah, Allah bagi kita. Hadza min fadli rabbi. Kalau kita tengok lembu kambing dia tarik kambing pada banyak-banyak, kita banyak dia main langgak kan tu. Qul tabarakallah. Gitu. Kata moga diberkati Allah. Dia takut kena ain. Jadi kita pun kadang-kadang ain boleh kena kat anak kita. Ain mak tu kena kat anak. Dengar macam dia tak khurafat lah ni. Atau sebab tu kita bila tengok anak kita, amboi abang ni, kita duk puji nak kita masya-Allah, alhamdulillah, kita kaitkan dengan Allah Jalla wa Ala. Mungkin orang tanya, habis tu kalau orang hak kita tak kenal, dia duk tengok kereta tu, dia kereta punya elok, debum belanggang. Macam mana dia kita tak kenal? Sebab tu maka kita disuruh baca pagi-pagi kita qul a'udzu birabbil falaq, kerana dalam tu ada min syarri hasidin idza hasad. Nabi SAW dalam jampi yang diajaklah hadis Jibril dan seumpamanya, antara yang dijampi min ainin hasid, bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw ainin hasid. Aku menjampi daripada jiwa dan ain yang hasad. Kadang-kadang tu dia, saya baru ni saya sebut dah, kadang-kadang itu yang kadang-kadang ada penyakit tak ada jawapan. Doktor kata tak sakit, bomo tangkap hantu pun kata hantu tak ada,
Tapi kalau tanya hak tangkap 4,000 tu tak tahu kot ada kan. Bomoh tangkap hantu pun kata tak ada. Pun tak ada hantu ni. Kalau bomoh hak betul lah. Kalau hak tak betul bomoh ni kok mana hantu. Pasal benda yang mudah sekali dalam dunia ni tuduh hantu. Sakit hantu raya, sakit plesit. Pasal depa ni tak ada persatuan apa nak bantah. Tu selalu saya kata kadang-kadang hantu stres. Apa semua tuduh kita. Kita tak terlibat. Sebab maka kadang-kadang bukan kena jin, bukan kena apa? Kena ain. Kena ain. Kena ain. Sebab tu bila kita tengok ain, habis tu kalau ain dah kena dah nak buat macam mana? Tidak ada hadis yang sebut dalam hal itu, tapi ada sebahagian para mu'alijin, ini orang yang duduk berubat ni, berdasar pengamalan mereka kata baca qul a'udzu birabbil falaq dalam air dan mandikan orang yang terkena ain. Mudah-mudahan asahu yanfa', mudah-mudahan bermanfaat. Mohon pandangan trend terkini masyarakat mengenai meletakkan hantaran perkahwinan yang begitu tinggi. Kita susahkan urusan nak kahwin. Hak ni saya berapa kali sebut. Kita usahkan urusan nak kahwin, lepas tu kita bising orang berzina. Nak menikah janji bulan 1, bulan 12 tak boleh nikah ni. Banyak syarat yang kita letakkan untuk manusia mendapatkan yang halal, daripada agak-agak itik sehingga bolu ikan kita letakkan sampai macam-macam, kerana termasuk dalamnya kesombongan ibu bapa, ketakaburan mereka, nak tunjuk status hidup mereka. Kenuri tak boleh kecil, aku nak kena ada duit, esok orang kata apa, rumah sebelah buat lebih besar daripada aku. Bukan dia fikir hak yang halal. Lalu kita letakkan yang tinggi. Mahar hak, saya tengoklah masyarakat Melayu ni mahar tak tinggi, hantaran tinggi. Hantaran tu apa dia? Yang wajib ialah mahar. Orang Melayu panggil mas kahwin lah. Mas kahwin. Kalau anak tuan-tuan kahwin, tuan-tuan bagi tahu mas kahwin lah. Mas kahwin anak saya 10,000 kata. 10,000 tu lah kalau lah. Ataupun 5,000 tu lah. Itulah hantaran-hantaran, tak ada adat Melayu lah kalau nak bagi boleh. Kerana mas kahwin adalah milik kepada isteri. Kok pak dia kata mai kahwin hang ki nak beli lembu, tak boleh. Pak dia kena beli lembu lain, duit lain, duit pak dia. Tapi bila buat mas hantaran, duit hantaran tu lah buat kenuri, bayar khemah, lah kali yang dia dapat RM500, 55 sen. Kita naik kepada hak dia. Sebab itu bila nak talak, apabila ada bab khuluk, dia tebus talak tu, antaranya dia ambil kira mas kahwin. Ni mas kahwin 100,500, hantaran 12,000. Dia kata elok mas kahwin ni murah kan. Tu dia murahkan di pihak pak dia. Hak nu hak bahagian pak dia punya. Mahal dia tak nak aku belah lama kan, banyak mahal. Kita bukan jual anak kita. Sebab tu, tetapi kalau lelaki tu mampu, dia nak bagi mas kahwin, tak apalah. Cuma hak menentukan mas kahwin tu memanglah hak perempuan, dan tak boleh juga bapak tentukan. Pak punya syok nak dapat menantu berapa mas kahwin dah, hang bagi 350 pun okey lah. Hak lain tu cincai. Anak perempuan dia tak setuju, dia setuju kahwin lah, tapi dia tak setuju 350. Dia tak tahu apa berunding. Lepas angkat-angkat dengan mas kahwin 350. Ataupun dia tak sebut, misalnya habis bila dia nak masuk, mai bayar mas kahwin dulu, mahar bayar 350. Mana boleh 350? Dia kata hari tu pakat pak hang 350. Saya tak setuju 350. Misalnya, boleh ke tak? Dia boleh. Jika sekiranya dia rasa tak patut, habis nak jadi harga apa? Yang ni dia panggil satu bab dalam fiqh, dia panggil mahar mithil. Mahar mithil maksudnya hendaklah wanita sepertinya berapa maharnya. Kalau kak dia hari tu 5,000, ada SPM
dia ada degree lebih sikit lah kot kan, macam tu lah lebih kurang. Jadi mahar mesti itu ada hak. Jadi perempuan ada hak menentukan mas kahwin diri dia. Tak boleh juga mas kahwin tu murah ikut laki tu mau. Dia kena dengan persetujuan daripada pihak perempuan tentang diri dia mas kahwin yang dia tetapkan. Cumanya memudahkan perkahwinan itu lebih disuruh oleh agama. Sahihkah hadis yang menyatakan ibu bapa yang berada di alam kubur boleh mengetahui apa yang berlaku di anak-anak di dunia melalui malaikat? Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa riwayat yang menyebut bahawasanya sebahagian anak-anak sahabat tak mau buat benda tak elok, takut sampai berita ni kepada bapa mereka di alam barzakh. Jadi ada sebahagian riwayat yang menyebut macam tu. Kemungkinan lah sampai berita tu bukanlah kerana mereka tu balik duk main makan kenduri arwah laksa, balik senak perut ke apa, tak lah macam orang tua kita percaya sekarang dulu-dulu ni, tak. Tetapi mereka mungkin tahu, kerana yang ni saya dah sebut banyak kali lah, kita di syurga kita tahu tu Quran kata kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka dapat rezeki, dia kata benda ni dulu pernah kami dapat dah di dunia ni. Min qabl tu ada dua tafsiran, satu sebelum tu ataupun di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dia dapat yang serupa dengannya. Contohnya dia makan satu buah di syurga, nampak macam apple, nampak pada tasyabuh pada rupa tetapi tidak pada rasa. Dia nampak macam sama, macam pernah dia dapat di dunia. Kalau buah dia masih ingat, dulu di dunia ni kita duk makan buah ni, yang ni sedap syurga. Kalau buah dia ingat, anak dia ingat tak? Anak dia ingat tak? Cucu dia ingat tak? Bini dia ingat tak? Ingat lah. Kalau mati setelah di syurga tu dia ingat, baru mati pagi tadi, kemarin dulu, dia ingat tak? Yang mati itu tubuh tapi ruh dia tak mati. Kita ni hakikat kita ada ruh kita. Dia ingat tak? Dia ingat. Sebab tu bila orang, kenapa kita kena angkat elok-elok mayat, ambil jurih pi ya, makin penting basah dah lah kan. Dia pun dah mati dah. Bukan kerana hormat dia tu, hormat kepada nafs, kepada tuan dia yang asal tu, kawan kita tu, orang Islam kita, dia tubuh dia punya, dia tu ada lagi, cuma tubuh tu dia tak ada lah di tubuh tu. Dan ini juga mungkin menjadi, wallahu alam lah, ini juga menjadi mungkin salah satu sebab adanya hidat ataupun wanita dia tak boleh kahwin dalam tempoh tertentu kerana menghormati suami dia, menghormati suami dia. Kerana ini satu alam yang bila satu orang tu mati, dia tidak pergi begitu saja. Hatta al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebut sehingga mereka berjumpa dengan ruh orang-orang yang saleh selepas mereka mati, termasuk mereka berjumpa dengan ruh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Adakah perbuatan mengirim doa kepada individu yang mengerjakan umrah ataupun haji di depan Kaabah berlandaskan nas Quran dan Sunnah? Kita dalam riwayat Ibnu Majah ada ucapan Nabi kepada Umar, tapi riwayat itu tidak kuat. Tapi ada ucapan la tansana ya akhi fi du'aik, jangan engkau lupa kami wahai saudaraku di dalam doamu. Cumanya berdasarkan riwayat-riwayat yang lain menunjukkan orang yang musafir, orang yang pergi ke tempat-tempat ni doanya yang mustajab. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim suruh sahabat cari Uwaisul Qarni, kerana Uwaisul Qarni sangat baik kepada li ummihi, kepada maknya, maka doanya mustajab. Maka kita cari orang yang kita lihat dia mustajab doa dia, bukan cari ustaz, cari mufti, cari orang doa dia mustajab, orang saleh yang mustajab doa dia.
Bila kita nampak dia ni orang mustajab doa, kita suruh dia doa. Kita suruh dia doa. Orang yang musafir mustajab. Sahabat-sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib berlumba-lumba cari Uwaisul Qarni. Pasal apa? Mustajab doa dia datang daripada Yaman. Jadi kita sendiri dalam hidup kita, kita tahu orang tu nak pergi Mekah umpamanya. Besoknya di Mekah ni tempat doa mustajab. Boleh ataupun tak kita suruh dia doa? Boleh. Ada isyarat yang banyak dalam hadis yang menyuruh orang. Ada orang suruh Nabi doa, kan? Nabi doa. Sahabat, kan? Nabi doa 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisab. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Ukashah bangkit. Ukashah bin Mihsan bangkit. Ya Rasulullah, udullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doa supaya aku termasuk mereka. Allah maj'alhu minhum. Ya Allah, jadikan dia di kalangan mereka yang 70,000. Seorang sahabat bangkit, ya Rasulullah, tolong doa supaya aku masuk. Nabi kata, sabaqaka ilaihi Ukashah. Ukashah telah potong hang. Ukashah telah mendahuluimu. Ulama hadis dalam syarah hadis ni bincang panjang. Kalau Nabi boleh doa Ukashah, pasal apa tak doa kat dia ni seorang lagi? Ukashah minta Nabi tolong doa, dia ni minta, Rasulullah saya seorang. Ini sahabat kan. Nabi kata, lah Ukashah potong lah, kan? Masuk Ukashah dulu. Kata mereka, bukan masalah Ukashah dulu, Nabi santun, tapi Ukashah layak, hang tak apa layak. Tapi nak kata hang tak layak, pandangan dia, Nabi tak katalah bahasa tu. Ini sebahagian syurah disebut. Tapi yang pentingnya, sahabat menyuruh Nabi SAW berdoa. Di dalam riwayat tawassul dengan minta Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi suruh Umar minta Al-Abbas bin Abdul Muttalib doa supaya turun hujan. Pasal dia bapa saudara Nabi SAW. Oh, banyak sudah. Ada seorang hamba Allah yang kafir yang ingin masuk Islam tapi sudah meninggal dunia. Dia setelah meninggal dunia ingin masuk Islam ke? Ingin masuk Islam kemudian meninggal dunia? Kalau dia ingin masuk Islam, dia tak masuk Islam, dia tak Islam. Kalau dia menyembunyikan Islam dia, Allah lebih mengetahui. Tapi kalau dia azam untuk jadi Islam dan dia benar azam dia, cuma dia kata aku nak masuk Islam kalau ada orang ajak aku, tapi tak ada seorang ajak, Allah lebih tahu hal dia. Waraqah bin Naufal, dia berazam kalau dia masih hidup dia akan sokong Nabi SAW. Cuma dia mati sebelum Nabi berhijrah. Terima kasih. Akhirnya nak pesanlah masjid ni satu. Masjid lah tempat yang mulia. Orang tak boleh buat di masjid ni tempat kelab isap rokok ke apa, ni bukan kerja di masjid. Maka masjid, mana saja masjid di Perlis ni, jangan isap rokok dalam kawasan masjid. Airport orang tak isap rokok. Tempat-tempat mulia orang tak isap rokok. Salah. Kawasan masjid pula orang isap rokok. Jadi kita, siapa yang ada rokok tu, bukan saya kata isap rokok luar masjid, jangan isap rokok langsung lah, betulnya kan. Tapi lebih buruk lagi kalau diisap dalam kawasan masjid. Bila ada siapa saja nak buat kelab isap rokok dalam masjid, kita mesti halang benda tu, kerana ini adalah satu benda yang mungkar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.